baginda minta kita minta jauh dari malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada ketidakupayaan dan juga kemalasan. Kemalasan ini, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, menyebabkan banyak perkara-perkara baik, banyak peluang-peluang baik yang ada di depan kita, kita biarkan dia berlalu begitu saja. Dan kita seharusnya merasakan sikap ini adalah suatu sikap yang keji, suatu sikap yang tidak baik, suatu sikap yang kita harus semua memeranginya. Seperti mana hari ini sahabat-sahabat memerangi orang yang mabuk dan memandu sehingga menyebabkan ramainya kematian mangsa yang tidak berdosa. Seperti mana kita bersungguhnya memerangi COVID-19. Kenapa kita mengambil sikap seolah-olah tidak mengapa seseorang itu malas? Jadi sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, pada pagi ini saya cuba akan berbicara tentang malas, di mana malas ini akan menyebabkan banyak peluang yang ada di depan kita, sama ada peluang itu kecil atau besar, diabaikan oleh kita kerana malas tadi. Terlebih dahulu kita menyebut bahawa adakah malas itu secara keseluruhannya adalah suatu yang keji. Jadi berdasarkan kepada hadis Nabi ini, kemalasan itu bukanlah suatu yang mutlak, ianya tidak baik. Tetapi kemalasan itu jika didefinisikan ataupun difahami dengan cara yang betul, kemalasan itu adakala menyebabkan kita terasa kita dianggap rugi ataupun keji, adakala kemalasan itu menjadikan sesuatu yang dianjurkan. Misalnya di rumah kita kita ada kerusi malas. Adakah kerusi malas itu apabila kita mula memerangi kemalasan, maka kita harus membakar kerusi malas itu? Saya rasa itu suatu tindakan yang tidak wajar lah. Jadi untuk baiknya, mari kita dengar baginda SAW dan akhirnya kita cuba memberi satu definisi yang boleh menjadikan kita faham malas itu apa sebelum kita memerangi, sebelum kita menolak kemalasan itu dalam hidup kita. Baginda SAW ada bersabda dalam satu hadis, baginda sebut, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirrah fatrah. Baginda SAW menyatakan dalam hadis itu, kata baginda, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang itu, ada kalanya dia bersemangat melakukannya, dan ada kala dia merasa agak kendur, iaitu agak malas. Jadi baginda SAW menyatakan di sini bahawa tidak salah jika malas itu sesekali datang pada kita disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya malas itu datang disebabkan oleh kerana terlalu penat kita melakukan pekerjaan pada waktu sebelumnya, ataupun kemalasan itu berlaku disebabkan oleh kerana tekanan-tekanan tertentu yang menjadikan kita tidak bersemangat untuk melakukannya. Jadi hadis itu menyatakan bahawa jika sesekali rasa malas, sesekali ingin berehat, sesekali ingin mengambil sikap pasif dalam sesuatu perkara, itu bukanlah suatu yang salah. Tetapi yang salahnya apabila seseorang itu mengambil sikap pasif pada semua perkara. Jadi pasifnya kita ataupun tidak ikut serta, tidak mengambil peluangnya kita di atas semua perkara yang ada di depan kita, itu tidak disukai oleh agama. Jadi kalau sahabat-sahabat bertanya kepada saya, apakah definisi malas pada saya, bolehlah saya definisikannya pada hemat saya. Malas bermaksud bersikap pasif ke atas semua perkara yang mana tujuan pasif itu ianya adalah tujuan yang tidak baik ataupun merugikan. Di mana ada kala orang mengambil sikap pasif ke atas sesuatu perkara tetapi tujuannya baik. Misalnya kita pasif dengan maksiat, orang ajak kita buat maksiat, kita kata malas lah nak buat, orang buat itu ini, kita semua tak mahu buat. Maka oleh kerana perkara yang mereka buat itu ialah sesuatu yang tidak baik dan merugikan, dan kita mengambil sikap pasif, ianya tidak boleh dikatakan malas. Sebaliknya, jika orang mengajak kita berbuat baik, kita tahu di sana ada sesuatu yang baik, tiba-tiba bila diberi peluang ataupun diajak kita untuk bersama, kita mengatakan aku tak mahu, maka itu
dianggap sebagai malas. Jadi seolah-olah malas itu dibina di atas dua pengertian. Satu, pertama ialah keengganan ataupun pasifnya kita terhadap sesuatu. Yang kedua, sesuatu yang kita malas ataupun sesuatu yang kita enggan itu adalah sesuatu yang merugikan kita, sesuatu yang tidak memberikan pulangan yang baik kepada kita. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apabila kita memahami malas tadi, kita dapati bahawa agama kita iaitu Allah SWT telah memperlihatkan kepada kita suri tauladan para nabi begitu banyak yang menunjukkan kepada kita bahawa mereka adalah manusia yang cekal, manusia yang tak pernah kenal erti malas. Saya rasa kalau kita tidak bermotivasi lah, ataupun kita rasa malas lah untuk melakukan sesuatu, ataupun sesuatu itu kita rasa sukar untuk melakukannya, maka ada baiknya kita baca surah Nuh. Kita dapati bahawa baginda Nuh alaihi salatu wassalam seorang yang begitu kuat bekerja. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya aku mengajak kaum aku pagi, petang, siang, malam. Jadi baginda Nuh alaihi salatu wassalam melakukan pekerjaan tersebut tidaklah dilakukannya pada waktu tertentu, pada masa tertentu ataupun pada jangka umur tertentu. Sebaliknya dilakukannya pagi, petang, siang, malam dan sampai baginda Nuh alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Malah ada sepotong ayat Quran yang meminta kita setelah mana kita berpenat melakukan kerja dunia, kita diminta pula untuk berpenat untuk melakukan ketaatan pada Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ, iaitu apabila kamu sudah selesai melakukan urusan keduniaan kamu, fansab, hendaklah kamu pula datang kepada Allah dan beribadat. Bermaksud, seorang Muslim itu mesti memerangi kemalasan itu dengan suatu isytihar peperangan yang setara dengan peperangan yang diisytiharkan oleh baginda terhadap syaitan. Di mana baginda SAW meminta kita mengisytiharkan perang selama-lamanya dengan syaitan, di mana baginda SAW menyebut, Allah Ta'ala menyebut pada kita, inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu, maka hendaklah kamu menganggap ianya musuh. Jadi di antara perkara yang digunakan oleh syaitan untuk melesukan kita ialah kemalasan. Jadi dengan perintah daripada Allah SWT yang maha agung itu untuk kita memerangi syaitan dan menganggap syaitan adalah musuh, salah satu daripada musuh yang ada pada syaitan itu yang harus kita musuhinya adalah kemalasan. Apatah lagi baginda SAW selalu mengajar kita berdoa sejurus kita selesai solat, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau boleh saya senaraikan, seseorang itu malas pada hemat saya, ada beberapa faktor. Dan pada pagi ini saya cuba menyenaraikannya 4 faktor yang menyebabkan orang tadi malas. Jadi apabila kita sudah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan orang tadi malas, maka mudahlah bagi kita menggerakkan perkara-perkara yang selari dengan faktor-faktor tersebut agar kita berjaya membawa manusia ataupun berjaya membawa rakan-rakan, berjaya membawa anak-anak, berjaya membawa masyarakat kita menjadi satu masyarakat yang tidak malas. Faktor pertama pada hemat saya ialah manusia itu merasakan bila dia lakukan sesuatu dia tak dapat apa-apa faedah yang mudah dia rasa. Yang mudah dia rasa. Minta maaf kadang-kadang bila saya mendengar rakan-rakan saya iaitu ustaz-ustaz apabila mereka mengajak umat Islam melakukan kebaikan, mereka sering menyatakan kepada masyarakat bahawa jika kamu berbuat begini maka kamu akan dapat pahala. Saya tidak menafikan bahawa pahala itu ada dijanjikan oleh agama. Tetapi kenapa kita menyebut manfaat yang bersifat abstrak kepada masyarakat dengan tidak menyebut manfaat yang bersifat konkret? Ya, bagi kita yang sudah percaya kepada Allah, keimanan kita itu kuat pada Allah, keyakinan dan kefahaman kita terhadap Allah itu luas dan kukuh, maka kita boleh terdorong untuk melakukan sesuatu hanya dengan menyatakan pahala. Tapi harus kita ingat, masyarakat umum, keimanan mereka kepada Allah tidaklah sama seperti keimanan kita terhadap Allah. Maka oleh kerana itu, saya menyarankan kepada ustaz-ustaz ataupun sahabat-sahabat yang berbicara tentang agama, cubalah kita bawa masyarakat supaya mereka merasakan, kalau aku buat ini, apa faedah segera yang aku dapat?
Banyak hadis Nabi menyatakan kepada kita setiap perbuatan baik itu ada faedah segera. Cuma mungkin kita menganggap jika seseorang itu ingin melakukan sesuatu dengan mengharap faedah segera, kita menamakannya dengan syirik khafinya dan sebagainya. Saya rasa penghukuman ataupun judgementasi seperti itu adalah tidak wajar kepada orang yang baru memahami agama. Dan kalaulah menyatakan manfaat segera pada sesuatu perbuatan baik itu sesuatu yang salah, kenapa agama ada menyatakan sedemikian? Maka oleh kerana itulah saya merasakan orang sufi sendiri pun ada menjadikan kayu ukur sesuatu amalan itu diterima adalah seseorang itu dapat merasai manfaat segera daripada perbuatan baik yang mereka lakukan. Misalnya Allah SWT menyebut ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya berzikir itu menyebabkan hati seseorang itu tenang. Jadi hati seseorang itu tenang bukan pahala. Hati seseorang itu tenang bukan dapat dirasai di akhirat. Hati seseorang itu tenang bukan dapat dirasai setelah beberapa lama amalan zikir itu dilakukan. Sebaliknya zikir itu dilakukan dan orang itu akan mendapat balasan segera, iaitu hatinya tenang. Jadi seolah-olah agama ingin menyatakan kepada kita, orang tidak tertarik untuk melakukan sesuatu apabila orang itu merasakan apa faedah yang aku dapat. Apa faedah aku dapat daripada perbuatan itu. Pada sekitar tahun 2007 pada tahun 2007 saya ada buat satu research di sebuah di sebuah kampung di Bacuk, Kelantan. Dan dalam research saya itu, saya bermalam di kampung itu dalam lebih kurang 5 hari. Di sebuah kampung pakcik itu saya duduk untuk menemu bual mengenai budaya hidupnya. Ada seorang anaknya malas sangat untuk belajar, malas bekerja, asyik bermain buai di depan rumahnya yang dibuat oleh ayahnya daripada di bawah pokok yang rendang. Kemudian satu hari sambil-sambil saya berbual dengan anaknya tadi, ayahnya datang dan memuji saya dengan mengatakan, itu maksudnya dia menyapu anaknya, kenapa kamu malas belajar? Jadi anaknya tanya ayahnya, untuk apa saya belajar? Itu logik yang ada pada orang yang malas. Dia katanya, aku dapat apa bila aku rajin? Ayahnya kata, kalau kamu rajin belajar maka kamu akan senang. Maka ayah anaknya tadi cakap dekat ayah dia, ayah tengok saya sekarang ni senang ke susah? Ayah dia kata, senanglah. Habis buat apa belajar? Sebab sekarang dah senang, tak payah belajar. Jadi sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, walaupun itu orang Kelantan panggil dia loya buruk ataupun sembang kelentong ke apa benda, tetapi apa yang nak dinyatakan di sini ialah orang tidak akan tertarik melakukan sesuatu jika dia tidak merasakan apa dia dapat. Jadi oleh kerana itu menjadi tanggungjawab para ustaz, menjadi tanggungjawab ilmuwan dan bijak pandai menyatakan kepada masyarakat, jika kamu buat baik, kamu akan dapat benda ini. Jika kamu akan buat baik, kamu akan dapat benda ini, benda ini. Cuba kita lihat bagaimana Lazada ataupun Shopee apabila mereka iklan barangan-barangan mereka beri sampah sarap mereka beri keychain, mereka beri apa-apa benda yang tak ada nilai. Tetapi apabila barang itu di zoom yang digambarkan sama besar dengan barang yang kita nak beli, maka kita yang tak nak beli pun kadang-kadang tertarik untuk melakukannya kerana kita rasa, aku dapat benda ni, aku dapat benda ni. Jadi oleh kerana itulah saya rasa agama tidak salah dalam soal ini, kerana banyak hadis Nabi, banyak ayat Quran yang menyatakan jika kamu berbuat begini, kamu akan dapat begini. Jadi bagi masyarakat yang imannya ataupun pengetahuan agamanya tidak kuat seperti kita, maka ada baiknya kita menggalakkan mereka untuk menjadi orang baik ataupun melakukan kebaikan dengan menyatakan kalau kamu buat begini, kamu akan dapat begini. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, saya rasa orang menjadi malas untuk melakukan sesuatu kerana perkara itu terlalu besar. Seolah-olah kalau aku buat, bila nak habisnya? Kalau aku buat, bila nak habis? Kalau tuan-tuan pergi ke universiti, antara tempat yang menyebabkan pelajar ijazah tinggi gagal bukanlah disebabkan oleh faktor mereka bodoh. Apabila mereka telah apabila mereka telah diterima belajar di universiti bermaksud mereka cerdik. Tidak semua mereka yang mendaftar sebagai seorang calon sarjana ataupun calon PhD mereka lulus kerana mereka gagal pada
tesis ataupun pada penyelidikan mereka. Kenapa mereka gagal pada penyelidikan? Dalam faktornya ialah tesis itu tebal. Bagaimana nak tulis? Mereka terpaksa mengharungi suatu perjuangan yang cukup panjang untuk menulis. Sedangkan tesis itu terbentuk daripada komponen-komponen kecil sahaja. Tetapi apabila dilihat secara menyeluruh, ianya menjadi begitu besar. Seperti mana kalau kita ingin baca surah Yasin, kita ambil Quran yang 30 juzuk. Bagi orang yang mula nak baca Quran, dia kata lambatnya nak habis Yasin. Tapi cuba beri pada dia surat Yasin itu yang dipisahkan daripada Al-Quran, maka dia melihat adalah surat Yasin ada beberapa helai je. Jadi dia merasakan lebih mudah untuk menyelesaikan Yasin menggunakan surat Yasin berbanding membaca surah Yasin menggunakan Al-Quran. Kerana dilihat Al-Quran itu terlalu tebal, terlalu besar. Maka oleh kerana itu, sahabat-sahabat sekalian, kadang-kadang bila pergi kepada masyarakat kampung ya, yang tidak memahami perkara itu dengan betul, mereka melihat, payahlah nak buat sebab itu payah. Jadi kepayahan ataupun ketidakupayaan melihat sesuatu itu pada gambaran yang menyeluruh dan kemudian mencerahkannya menjadi kecil-kecil, sub-sub yang kecil, dan akhirnya setiap sub yang kecil itu dibuat dan digabung jalin, akan terbentuklah suatu perkara yang besar, menjadikan orang itu terasa malas sangat. Maka oleh kerana itu menjadi tanggungjawab kita jugalah, iaitu para ustaz, ilmuwan, orang-orang yang bijak pandai, mereka harus memecah-mecahkan perkara-perkara yang baik itu kepada pecahan-pecahan yang kecil dan minta masyarakat untuk lakukannya perkara yang remeh ini. Tetapi yang remeh itulah, jika dia sudah dikecilkan dan dikaitkan di antara satu sama lain, maka orang tidak akan terasa beban untuk melakukan kebaikan itu. Jadi itu adalah faktor yang kedua daripada kenapa manusia itu malas. Masih ada beberapa faktor lagi dan insya-Allah kita akan bicara pada besoknya, iaitu menyambung faktor-faktor mereka itu ataupun seseorang itu malas. Pada hemat saya ataupun pada faham saya ya, kita mesti membentuk satu budaya bahawa kemalasan itu harus diperangi. Dan kita mesti membentuk budaya dalam masyarakat kita. Orang yang malas itu adalah orang yang hina. Orang yang malas itu adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah menyebut dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka kami akan tambah. Dan syukur di atas nikmat itu, jika Allah beri tenaga, maka gunakanlah tenaga. Bila Allah beri akal, gunakanlah akal. Bila Allah beri peluang, ambillah peluang itu. Jadi seseorang yang malas mesti dihukum dalam masyarakat kita, seperti mana kita menghukum seorang yang mencuri, seperti mana kita menghukum seorang yang berzina, seperti mana kita menghukum orang melakukan dosa. Maka jika kita tidak menganggap bahawa kemalasan itu sesuatu yang tak baik, yang harus dikeji, maka kita akan sentiasa dibelenggu oleh suatu sindiran, oleh suatu bebanan, oleh suatu kutukan orang terhadap bangsa kita dengan mengatakan orang Melayu Islam malas dan sebagainya. Dan saya rasa cukup-cukuplah orang menghina kita, sebenarnya ianya bukan disebabkan oleh genetik Melayu, sebaliknya mungkin ada faktor-faktor yang perlu kita selesaikan. Saya rasa itu saja yang dapat saya kongsi dengan sahabat-sahabat pada pagi ini. Semoga perkongsian ini memberi kita manfaat untuk kita sama-sama menempuh hari yang Allah Ta'ala berikan pada kita hari ini dengan jayanya. Dan saya doakan semoga sahabat-sahabat semua dapat menunaikan tanggungjawab pada hari ini dengan sebaik mungkin dan berada dalam lingkungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita berdoa agar kita semua dirahmati Allah. Kita jumpa lagi insya-Allah pada pagi besok dengan sambungan tajuk mengenai apakah faktor seseorang itu malas dalam hidup ini. Assalamualaikum.